Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke dalam rancangan Ibrahim Zainuddin, di mana di dalam rancangan ini kita membincangkan mengenai dua perkara, iaitu skincare dan juga makeup. So, without any further ado, let's go. Okay, so hari ini kita akan membincangkan mengenai kondisi kulit. Ia agak berbeza dengan jenis-jenis kulit, di mana jenis-jenis kulit ni adalah sesuatu yang diwarisi daripada parent kepada offspring. Namun, kondisi kulit adalah satu faktor di mana ia boleh berubah-ubah mengikut keadaan sama ada internal ataupun eksternal. Okay, so kita akan pergi kepada internal factor ataupun faktor dalaman. Jadi faktor dalaman ni Baim pecahkan kepada dua, iaitu benda yang tidak boleh dikawal dan juga benda yang boleh dikawal. Okey, Baim, apa contoh benda yang tidak boleh dikawal ni? Baim ambil contoh yang paling mudah adalah perubahan hormon. Okey, apabila badan kita merembeskan hormon androgen ataupun dikenali sebagai male sex hormone, ia akan menyebabkan kelenjar minyak kita menjadi aktif ataupun sebaseous gland kita menjadi aktif lah. Jadi ia akan merembeskan lebih banyak sebum dan lebih banyak minyak. Dia menjadi masalah apabila sebum ni terperangkap di antara sel-sel kulit mati yang akan menyebabkan masalah keradangan dan kemudiannya akan menjadi jerawat. Okey, itu adalah faktor yang kita tak boleh kawal. Okey, faktor yang kita boleh kawal pula adalah seperti diet, pengurusan waktu tidur, pengurusan stres dan juga pengambilan ubat-ubatan. Jadi Baim nak emphasizekan kat sini, iaitu pengambilan ataupun pengamalan gaya hidup sihat sangat penting kerana ia akan mempengaruhi sedikit sebanyak kondisi kulit kita. Kalau kita menjaga diet kita, iaitu dengan pengambilan banyak sayur, minum banyak air dan kurangkan pengambilan gula, ia akan mengurangkan faktor ataupun mengurangkan kecenderungan untuk menghadapi masalah kulit ataupun kondisi kulit yang berubah. Okey, yang seterusnya adalah external factor ataupun faktor luaran. Sama seperti internal factor tadi, Baim pecahkan kepada faktor yang kita boleh kawal dan juga faktor yang kita tak boleh kawal. Kalau faktor yang kita boleh kawal adalah seperti penggunaan skincare produk yang baru. So sebagai skincare junkie ataupun kita panggil sebagai skincare enthusiastic, kita sentiasa nak try produk-produk yang baru kan. So dia ada beberapa rules dalam penggunaan produk baru ni, adalah seperti patch test di belakang telinga ataupun di leher. So patch test ni akan membantu kita untuk mengenal pasti sama ada produk yang kita gunakan tu sesuai ataupun tidak untuk digunakan di atas kulit muka kita. So patch test sangat penting. So itu adalah faktor antara yang kita boleh kawal. Faktor eksternal yang kita tak boleh kawal pula adalah seperti perubahan cuaca. Kalau macam di Malaysia, kita lebih kepada humid dan juga panas dan juga lembap. Tapi keadaan di negara-negara lain, diorang ada 4 season, which is musim panas, musim sejuk, musim luruh dan juga musim bunga. So keadaan kulit mereka juga akan berubah mengikut keadaan semasa ataupun weather at the time. So kulit dia akan berubah lah mengikut keadaan semasa. Okay, so ada beberapa kondisi kulit yang ada. Sebagai contoh adalah berjerawat ataupun acne prone skin, dehidrasi ataupun dehydration, sensitive skin, sun damage dan juga penuaan. Jadi kondisi kulit kita akan berubah-ubah, especially apabila kita meningkat usia. Sebagai contoh, kondisi kulit jerawat ataupun acne prone skin, di mana kulit muka kita mudah untuk ditembuhi jerawat. Bukan sahaja kulit di muka, tetapi kulit di dada ataupun di tempat-tempat lain mudah untuk ditembuhi jerawat. So, dia menjadi masalah apabila macam Baim cakap tadi, sebum production yang banyak, pori-pori tersumbat, so akan jadi blackhead dan whitehead, which later turn on untuk menjadi acne. So, masalah jerawat ni juga berpunca daripada kondisi kulit yang dehidrasi ataupun dehydration lah. So, mana kulit muka kita ni dehydrated. Dehydrated bukan kulit muka kita kering, tapi dalaman kita yang kering. So, cara
cara kita nak atasi adalah dengan pengambilan banyak air. Okey. So ada beberapa benda yang akan mengikut masalah kulit dehidrasi ni, antaranya adalah sensitif dan juga jerawat. So apabila badan kita ataupun kulit muka kita dehydrated ataupun tak cukup dehidrasi, ia akan menyebabkan kulit muka lebih jadi sensitif dan juga penghasilan sebum yang sangat banyak, which can clog our pores. Okay, so apabila masalah dehidrasi ni di-tackle dengan penggunaan produk seperti yang ada hyaluronic acid ataupun sodium hyaluronate, ia akan mengurangkan risiko untuk kulit kita menjadi kulit yang mudah untuk naik jerawat dan juga sensitif. Seterusnya adalah sun damage ataupun hyperpigmentation, ataupun dalam bahasa Melayu dia hyperpigmentasi ataupun tumpuk-tumpuk hitam di muka. So masalah sun damage ni berpunca daripada dua, iaitu post-inflammatory hyperpigmentation dan juga post-inflammatory erythema, which is depan dia adalah post-inflammatory, maksud dia apabila kulit kita meradang dan selepas itu ia akan meninggalkan kesan. So cara untuk tackle orang yang mengalami masalah PIH ataupun PIE adalah kita cadangkan untuk menggunakan produk yang mengandungi panthenol ataupun vitamin B5 ataupun niacinamide. So this powerful ingredient akan membantu untuk mengurangkan masalah tumpuk-tumpuk hitam yang disebabkan oleh pengumpulan melanocyte ataupun melanin lah. So dia akan bantu untuk mengurangkan masalah tumpuk-tumpuk hitam di muka. Seterusnya adalah penuaan. So penuaan ni adalah apabila kulit muka kita timbulnya garis-garis halus ataupun ada banyak pigmentation dan pori-pori makin jelas. Okey, so masalah penuaan ni biasanya kita akan tackle dengan penggunaan retinoid ataupun retinol lah, vitamin A. So penggunaan vitamin A ni akan membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan masalah garis-garis halus yang timbul di muka dan juga akan membantu untuk mengurangkan kesan hyperpigmentasi. So korang dah tengok kan video Baim sampai habis. So Baim ada task untuk korang. So korang kena like, subscribe dan turn on the notification bell supaya korang menjadi orang yang pertama untuk melihat video Baim apabila Baim menguploadkan video di channel ini. Okay, so that's all. Bye. Assalamualaikum.